Okey, Assalamualaikum. Okey, berjumpa kita lagi pada sesi kali ini di mana saya akan menerangkan tentang bagaimana hendak menyelesaikan masalah yang melibatkan histogram. Okey, seperti itu kita dah tengok macam mana nak membina histogram. Okey, sekarang kita daripada histogram tu kita nak tengok macam mana kita nak keluarkan dia punya detail-detail dia. So, TP5 mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang histogram dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks. Okey, tengok contoh yang pertama. Okey, contoh ni cikgu ambil daripada buku teks M4 tingkatan 5. Okey, poligon kekerapan di bawah menunjukkan masa yang dicatatkan oleh sekumpulan peserta dari sebuah sekolah dalam program larian Run for Peace di negeri Johor. Okey. Okey, di mana tengok sini. Okey. Ini adalah dia punya histogram dia. Okey, tengok histogram ni. Okey, kita dapat tahu ada beberapa kelas. Beberapa kelas peserta ni. So, kelas yang pertama adalah dibahagikan untuk yang buat larian dalam 21 hingga 25 minit. Yang kedua 26 hingga 30 minit, yang ketiga 31 hingga 35 minit, 36 hingga 40 minit, 41 hingga 40 minit, dan ada yang terakhir adalah 46 hingga 50. So ada 1 2 3 4 5 6. So ada 6 kelas. Okey, 6 kelas. Okey, dekat sini macam mana kita nak tahu dia punya start kalau kan soalan dia saiz kelas. So macam mana nak tahu saiz kelas? Tengoklah 21 hingga 25. Okey, cara dia kamu boleh kira lah 21, 22, 23, 24, 25. So 5 lah saiz kelas dia kalau dia tanyalah. Okey, dan macam mana kita nak tahu kekerapan dia? Kekerapan dia ni lah ni. Okey, macam mana nak baca ni? So kita tengok kita besarkan dulu. Okey, macam mana kita nak baca? Okey, dia punya skala dia kadang-kadang dia tak sama. Ni 5, kadang-kadang dia 10, kadang 2, kadang 1, dia ikutlah. Ikut skala yang macam kita buat itulah. Kan dia ada skala dia. Ikut skala dia 2 cm kepada berapa kan. Okey, dekat sini dia bagi 2 cm kepada 5. Okey, dalam sini macam mana kita nak tahu ni? Berapa nilai kat sini? Dia bagi 10, 15. So berapa kat tengah ni? Adakah betul-betul dekat dia betul tengah-tengah? Dia tak betul tengah-tengah kan? Dia mesti bukanlah 12.5 yang pastinya. So kita macam mana kita nak tengok? Okey, tengok sini ya. Tengok baik-baik. Antara 0 sehingga 5 ni ada berapa dia punya kotak kecil ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ada 10 kotak kecil. Nak tahu berapalah satu kotak ni? So 5 bahagilah dengan bilangan dia 10. Kalau kat sini dia letak 2, so bahagilah dengan 10. So dapat 0.2. Kalau 2, so 5 bahagi 10, kamu akan dapat 0.5. Bermaksud setiap kotak yang kecil ni adalah 0.5. 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 dan seterusnya. Okey, itu okey, katakan ni susah nak bila 0.5 kena dapat 0.5. So kita tengok sebenarnya bila dapat ni 0.5 1 bermaksud bila ada 2 kotak 1. So kita boleh lah, kalau boleh ni kira terus je. Kira sebagai 2 kotak 1, 2 kotak 2, 2 kotak 3, 2 kotak 4, 2 kotak 5. Okey, macam mana kita nak baca kat sini? Takkan kita nak kira dari bawah sampai atas, nak yang tinggi ni. Jenuh nak kena kira ni kan. So macam mana kita nak kira yang ni, macam ni, yang tinggi-tinggi ni. So kita ambil yang nombor yang terdekat. Dekat sini 10 yang terdekat. So 10, 11, 12. So sini lah 12. Ini yang tinggi ni, tak payahlah kira dari bawah. So dia ambil yang terdekat dia. Ni terus dapat, nampak line dah satu line 30. Terus sampai dah. Yang terdekat yang kat sini adalah 25, 26. So macam itulah dia punya. Nak tengok dia. So berapa yang pertama? Kalau kamu kira betul-betul, kamu akan dapat 12, 14, 26, 30,
10 dan 8. So kalau kamu kira betul-betul lah, kamu akan dapat ni. Okey, tengok A. Hitungkan jumlah bilangan peserta yang menyertai program larian Run for Peace. Okey, cakap pun dah tersasul. Okey, hitung jumlah bilangan peserta. Nak tahu bilangan peserta, so dia beri kekerapan ni. So kita tambahlah semua kekerapan ini. So jumlah peserta bersamaan dengan 12 tambah 14 tambah 26 tambah 30 tambah 10 tambah 8. So dapatlah 100 orang. Bermaksud 100 orang lah yang menyertai ni. Okey, sorry terlaju pula. Okey, nyatakan kelas mode. Okey, apakah kelas mode? Kelas mode ialah kelas yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi. So kalau kamu ditanya soalan macam ni, tengok kekerapan yang tertinggi ialah 30. So kamu jangan bagi jawapan dia 30. So salah, sebab dia minta kelas mode. Maka kelas mode ialah 36 hingga 40. Kita ambil yang bawah ni. Dia nak kelas dia. So 36 hingga 40, bukannya lah 30. Jawapan dia 36 hingga 40. Okey, tengok contoh yang C pula. Berapakah jumlah peserta yang mencatatkan masa larian dalam tempoh 36 minit? So dalam 36 minit. Mana 36? So dekat minit. Bila minit mana? So minit kat bawah kan. So tengoklah mana dia punya 36 kat mana. Sekejap, saya padam dulu. Okey. So 36 kat sini. Sebab 36 kat sini bermaksud antara daripada sini sampai dah dekat sini. Alamak, dia punya ni sengit sikit lah. Okey. So daripada 36 ini 36 sampailah dekat 50. So kita tambahlah semua. 30 tambah 10 tambah 8. So dapat 48 orang. Tambahlah sebab dia ada 36 sehingga 50. Okey, soalan yang kedua. Dia kata, berapakah jumlah peserta yang mencatatkan masa larian kurang daripada 35 minit? So dia kata kurang. Bila kurang, submit 35. So 35 kat sini. 35 kat sini. So kurang. Inilah kurang kan. So ke belakang lah kurang. So 26 tambah 14 tambah 12. So dapatlah 52 orang. Macam tu lah kalau kurang. Kalau kata lebih, so lebih kita ambil yang depan lah. Okey, tengok seterusnya. Hitung min bagi taburan ini. Okey, dia bagi dah ni. So min. Okey, min macam mana nak cari min? Okey, kita kalau dia tak bagi table kan, kalau dia tak bagi jadual, kita kena buat jadual lah. So kalau dia selalunya dia akan bagi jadual lah sampai ke ni dia titik tengah ni kan. Kadang-kadang dia bagi, kadang kita perlu cari. Katakan dia hanya bagi masa waktu dia tak bagi, so kita tak bagi, kita keluarkanlah macam ni. So keluarkan jadual macam ni kan. 21 ni kelas dia. Ada 25, 26, 30, 31, 35 ni masuk semua. Kekerapan dia masuk balik 12, 14, 26, 30, 28. Titik tengah. Tengah kita dah belajar dah sebelum ni, iaitu had bawah tambah had atas bahagi dengan 2. Okey, dekat sini sekali lagi saya nak ingatkan, kamu jangan tekan 21 tambah 25 bahagi 2. Jangan terus tekan. Kamu hanya boleh tekan 21 tambah 25 sama dengan dulu, barulah bahagi dengan 2. Okey, contoh macam ni. Okey, 21 tambah 25 dulu. So tekan sama dengan, so barulah bahagi dengan 2. 23. Ataupun kamu kena letak kurungan. 21 tambah 25 tutup kurungan bahagi dengan 2.
So dapat 23. Kalau kamu terus buat 21 tambah 25 bahagi 2, dia akan dapat 33.5. So jawapan dia akan salah. Kenapa dia salah? Sebab dia akan buat bahagi dulu. 25 bahagi 2 dulu, barulah dia tambah dengan 21. Okey, itu dia punya asas lah yang kita dah belajar. Jadi kita buat darab bahagi dulu, baru kita buat tambah atau tolak. Okey, tu kena ingat lah. Kalau kamu tekan kalkulator, banyak yang silap kat sini. Ya. Okey, apa yang saya dah kira, sini dapat 23, 28, 33, 38, 43 dan 48. Okey, ataupun titik tengah ni. Okey, macam mana nak cepat ni? Takkan nak tambah satu. So kita dah tahu lah sini 23. Tadi kita dah bilang kan saiz kelas di berapa? Ada 5 saiz kelas. So sini 23 tambahlah 5, 28. 28 tambah 5, 33. 38, 43, 48. Ataupun kita boleh tengok pattern dekat sini. 23, 28. Okey, ni akan jadi 33, 38. 43, 48. Tapi pattern ni hanya untuk saiz kelas 5 ataupun 10. Dia baru ada pattern lah, sama pattern. Kalau saiz kelas dapat 4 ke 2 ke, dia tak akan dapat macam ni, dia akan dapat berbeza. Okey, so better macam tu lah. Kamu kira yang pertama, so tambahkan dengan saiz kelas untuk yang paling cepat lah bagi saya. 23 tambah 5 dapat 28, tambah 3, tambah 5, tambah 5, tambah 5, so dapat 48. Okey, sekarang apa yang perlu kamu buat? Kamu tambah satu lagi dekat bawah ni. So kekerapan darab titik tengah. So 12 darab 23 dapat 276. Kamu darab lah kekerapan darab titik tengah. 14 darab 28 dapat 392. 26 darab 33 darab 858. So darab lah 30 darab 38 dapat ni. Ni kan darab lah. So kamu tambah semua akan dapat 3480. Okey, min. Ini kamu kena hafal lah. Untuk memudahkan kerja kamu, kamu kena hafal. So min ni sama dengan hasil tambah kekerapan darab titik tengah. Hasil tambah kekerapan darab titik tengah. Kamu kena tambah semua ni bahagi dengan jumlah kekerapan. So inilah tadi kan, sudah darab tadi. So dapat 3480 bahagi 100 dapat 34.8. Macam tu lah kan. Okey, sampai di sini sahaja. Saya harap semoga Allah memberi kefahaman kepada apa yang saya sudah ajarkan ini. Okey, jika anda sebarang masalah boleh tulis PM cikgu. Dan cikgu dah siapkan latihan dalam workbook live worksheet kamu. So mohon siapkan. Macam yang minggu lepas ramai yang belum siapkan lagi, tolong siapkan. Tolonglah ni cari, kalau yang tak ada masalah network tu tolonglah cari, selesaikan. Kalau tak nanti susah, kamu dah 3 atau 5. Okey, akhir kata dari saya, tiada sesiapa yang mampu mengubah masa depan kamu melainkan kamu sendiri. Jadi fikir-fikirkan. Dan Assalamualaikum dan selamat Hari Raya. Terima kasih.